Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lecture kali ini kita akan teruskan projek kita ataupun projek kita berkenaan dengan ESP8266. Tapi untuk kali ini kita akan sambungkan ESP8266 kepada sensor kita. Kepada sensor BME280. Jadi untuk tu saya dah sediakan nota. Kamu boleh buka nota yang sama yang hari tu juga. Cuma kali ini sambung saja. Saya dah buka di sini siap-siap. Dan di sini kamu kena yang ini sudah kita dah siap semua. Kita scroll down tu. Kita tengok macam mana kita nak install library bila kita pakai sensor yang baru. Dalam kes ni BME280. So dalam VS Code kita ni kita kena install library library untuk BME280. Kita tengok dulu. Scroll down. Ini masih berkenaan LED. Sekarang kita nak masuk bahagian sensor. Okey ni. So macam mana kita nak install library dalam kes ni saya akan pakai library BME280 lah. Okey. So kita pakai BME280 Adafruit. Okay. So kita buka VS Code kita. Okay, siapa yang belum aktifkan, kita enablekan platform IO kita. Enable. Okay, kita enable. Ini kita boleh tutup. Dan ini kita boleh tutup. Okay, kita dah enable. Sepatutnya keluarlah home sini. Kita buat projek baru. Bagi nama lah. Katakan BME280 melalui ESP8266. Saya pakai semester tu 2022 So saya ada banyak. So BME ini nama projek saya. So macam biasalah kamu kena pilih board yang asal not MCU. Okay. Framework Arduino finish dulu. Okay, dah siap projek untuk ESP8266 ya. So macam biasa kamu tukar dulu dia punya monitor speed sini. Tambahkan monitor speed sini. Monitor underscore speed 115200. Control S. Okay. Okay. Okay, kita kembali ke home ni. Kita nak install library library untuk BME280. Okay. Kalau kamu tekan home, dia akan ke sini. Kamu tengok bahagian library sini. Sini ada library libraries. Tekan. Kemudian carikan sensor BME280. Search kat sini. Okay. BME280 library Adafruit. Okay. Pilih yang pertama tu. Kemudian tambah kepada projek kita. Projek kita apa tadi? BME280 semester tu tu. Okay. Okay, kalau dia berjaya, Adafruit sensor. Okay, settle. Kita tengok kita punya platform ini mesti berubah. Okay, dia akan install satu library dependence Kita install BME280. Okay, untuk pengetahuan Adafruit ataupun BME280 ni perlukan dua library juga tambahan. Jadi kena kembali ke tempat tadi juga, home ni. Ada dua library yang saya perlu tambah. Patah balik sini. Kalau tengok ni ada dependent dia. Dependence. Ada tak dimension dengan dependency? Oh, tak ada Tak apa.
Kita patah balik dulu. Kita tambah sini unified sensor. Kamu type je unified sensor dan search dia. Okey, sama juga kamu pakai Adafruit unified sensor ni. Tambah ke projek tadi BME280, tambahkan dia. Okey, kalau berjaya, ni kita boleh tutup. Kita buka platform ini, dia akan jadi dua library tadi ya. BME280 unified sensor, dua-dua Adafruit. Dan yang ketiga, library yang perlu tambah, patah balik sini. Tak silap saya lah ya, JSON. JSON ni pakai Arduino JSON. Arduino JSON underscore JSON, ada tak? Kita search tengok. Arduino JSON, yes, bukan di underscore ya, rapat. Arduino JSON, ada tak? Ini ada banyak, bukan, cari Arduino JSON. Arduino JSON tak ada ya. Mana tadi, betul lah, ada jarak tadi. Bukan ini ya, ada satu lagi. Ini Arduino underscore JSON. Dia ada banyak JSON ni, saya pakai yang ni. Ini lagi, ini stabil ya. Arduino underscore JSON. So tambah projek kita tadi, yang pertama ni 8. Okey, dah berjaya, tutup. Kita tengok balik pada ini, sepatutnya dah ada 3 library ya di sini. Kita nak pakai satu library BME280, tapi dia dependent dengan 2 library lagi. So kita akan install semualah 3 ni. So kalau dah berjaya install, sepatutnya dia akan buat untuk kita line 16, 17, 18, 19 tambahan. Okey, dia dah save sendiri ya, automatic. Okey, sekarang ni kita dah boleh tutup ni. Ini pun dah boleh tutup. Okey, kita masuk dekat SRC kita tadi. Okey, main.cpp dia dah siapkan setup dan loop. Okey, oleh kerana untuk mudahkan kamu, saya dah sediakan source code dia. Kamu boleh buka dekat yoso.net ni. Scroll down di bawah ni. Ini sikit. Yang mana ni? Projek utama. Okey, di bawah ni. Ini. So, pada masa sama pun kamu kena construct circuit ni ya. Construct circuit ni nanti kemudian tak apa maknanya pastikan boleh. Kita akan test dulu, kita akan test sensor ni ya, menggunakan apa nama library yang kita install ni. So kita punya GPIO 5 sambung kepada SCK, GPIO 4 sambung kepada SDI, manakala VCC sambung kepada VCC di sini, ground sambung ke ground di sini. Okey, so dalam case saya dah sambung. Okey, ini yang penting ya. So saya sediakan source code. Ada 2 source code kena ada di sini. Pertama main.cpp, maknanya kamu kena download dan copy kan, ganti dekat main.cpp ni semua. Okey, kalau tak nak download, kamu buka macam ini saja, copy je lah. Boleh download ya, letak situ tadi, ataupun copy semua, jangan tinggal ya, satu sampai ke bracket ni, dan copy sini. Ni kamu highlight dulu, kamu delete kan. So ganti yang tadi kamu copy di sini. Okey, dia ada macam biasa juga, dia ada di sini ada setup dan ada juga loop di sini. Okey, Ctrl S. Yang kedua, sebenarnya ada 2 file kena buat, sebab saya ada sediakan satu library untuk memudahkan kamu. Library ni saya namakan dia yoso.h. Okey, namanya yoso.h, mesti sebiji ya. Jadi sebelum saya copy, ataupun boleh copy dulu, copy ni. Okey, copy sampai habis lah, panjang ya. Ada banyak function yang kamu boleh gunakan di sini untuk mudahkan kamu. Copy, kemudian
kamu kena buat file yoso.h tu dalam folder yang sama dengan src. Okey, sekarang main.cpp ni kan, kamu kena folder yang sama. Namakan dia tadi apa? yosof.header.h ya. Dan kamu pastekan kat sini. Okey, semua dah ada. Ctrl S. Sebenarnya untuk bacaan sensor kamu kena baca ada dua lah. Okey. Tapi yoso.h ni kita akan guna kemudian ya. Saya pakai untuk main CPP saya dulu. Okey. Apa yang saya buat ni sebenarnya saya includekan library-library yang berkenaan. Okey. Adafruit sensor tadi BME ni saya includekan dia. Kemudian sensor tu nanti saya akan baca data ni. Ini sebenarnya advanced programming C++ ya, di mana Adafruit ni adalah objek ataupun kelas, ini objek dia. Okey, tak apa. Kamu perlu tahu ini saja. Mana BME ni adalah objek kepada sensor tadi. So dengan BME ni kita boleh gunakan data-data, ambil data-data temperature. Ni ya, BME dot titik function yang ada dalam objek BME tu read humidity. So ni function dah ready. So pakai dia. Cara pakai dia, nama objek tadi ni titik read humidity. So ni function yang ready. So nanti dia akan returnkan dan kita simpan dekat h sebagai humidity atau type float. Begitu juga nak dapatkan bacaan temperature. Okay, T pressure. So tiga-tiga ni represent data yang ada dalam sensor ya. Okay, so dia akan ulang benda ni, baca. Okay, setiap dalam kes ni 1 saat. Okay, sebab dia loop ya. Okay, sensor baca setiap 1 saat dan saya hantar ke cloud. Okay, sebelum saya hantar ke cloud, saya nak baca dekat serial monitor saya. So saya boleh tambah sini serial .print lah. Saya bagi nama dia temperature dulu, temp dot serial dot print line. Tadi print saja, ni print line. Saya pakai T dulu, temperature. Kemudian saya copy ni 3 kali. So yang kedua kita pakai pressure. Saya pakai huruf pendek ya, pressure. Saya nak pakai P lah ya. Berikutnya temperature, pressure ataupun humidity to humidity. Saya susun macam ni, huma. So ini H lah ya. So yang ini pressure. Ini pakai P ya. So data-data yang saya baca daripada sensor ni, saya akan display dekat serial monitor kan, gunakan serial ni. Okay, supaya dia ada setiap, dia ulang-ulang ya. So saya nak buat new line. Saya pukul sini serial dot print line. Okay, supaya dia new line. Setiap kali dia loop ni dia new line. So sepatutnya setiap 1 saat ada bacaan baru T, H dan P. Okay, yang cloud kita tak hantar lagi apa sebab saya tutup semua ni. Okay, Ctrl S. Okay, kita uploadkan dia terus. Maknanya kalau kita upload terus, dia akan build dan upload lah sekali serentak. Ini makan masa agak lama ya. Okay, sini saya boleh tutup. Ini pun masih boleh tutup. Okey, sebelum ke cloud kita pastikan ini semua dah install ya. Kena pasang D1, D2. D1 sambung kepada SCK. D2, ini D2 represent GP4 akan sambung ke SDA ataupun SDI. Okey. Ini nama lain dia. SCK nama lain dia SCL ya. Manakala SDA nama lain dia SDI. Okey. Dia ada dua nama. Kemudian VCC power supply, perlukan power supply, kita ambil dari sini power supply. Ini adalah 3.3 volt. Okey, 3.3 volt. Yang ground untuk sini kita sambung ke ground juga. Mana ada banyak ground kita boleh pakai. Cari yang terdekat lah. Sini pun boleh ground. Ini VCC pun boleh sini ya, dapat sama dengan nilai di sini. So saya ambil
dua ujung. Bukan, ini ada satu lagi, start dengan di satu, di kosong kita next dia tu ya. Okey, kita tengok dia dah habis compile tak? Belum lagi. Kalau tak ada error, okey. Kalau tak ada error, sepatutnya kita akan boleh tengok data-data sensor dekat serial monitor kita. Okey. Dalam kes saya, kita tengok saya belum sambung apa nama? Saya belum sambung lagi dengan sensor ya. Saya saja nak tengok apa jadi kalau tak ada sensor. Apa error yang akan berlaku? Okey, ini kes dia tak boleh baca sensor. Okey. Sebab saya tak sambung lagi sensor. Compile tak ada error. Okey. Sekarang dia tengah upload. Kita tengok apa berlaku kalau dia tak boleh baca. Okey. Kita boleh tengok serial monitor kita. Okey, tengok dia tak boleh baca kita punya sensor. Okey, could not find. So kenapa tak ni? Sebab saya tak connect lagi. So dari mana error tu, message error tu, tengok sini. Okey, ini status dia. Ini address dia, kamu pakai je lah ya. BME, ini kan tadi objek, tadi kita create objek sini. Lepas di sini dia cuba baca data di sini. Kalau dia berjaya baca, statusnya jadi true and false ya. Boolean ni true and false. Jadi kalau tengok ni, kalau tidak true, ini kalau tidak betul, maka mana tak ada data lah. Could not find valid BMI 280 sensor. Check wiring ataupun address yang ini. Address ni tak ada masalah, ni address yang betul. So mesti wiring. Okey. Sampai bila ni record message error ni? Sampai bila-bila lah. Selagi dia ulang benda ni, ulang-ulang ya. While true. Jadi maknanya sini mestilah 0, iaitu 1 di sini, status true, bukan betul. Kalau dia dah false di sini, dia akan next pergi baru dia baca data tu. Okey, selagi tak boleh baca data, dia akan sangkut dekat line nombor 61 ni. Sampai kiamat lah. Okey, katalah saya dah siap pasang dan saya sambungkan semula. Okey. Okey, saya dah siap sambung semula. Ini sensor saya. Jadi saya kena upload jap.
Okey. So alhamdulillah saya dah dapat baca data tu dan saya dah boleh display data-data tu dekat serial monitor kita. Okey, ini. Setiap satu saat dia ambil data baru sini. 70, 71, 72 ni dia ambil data baru sebab ni loop Dia ulang baca, ambil baru. Kemudian saya print dekat serial monitor. Okey. So maknanya sensor kita connection dah betul, data pun dah ada. Cuma dia buat masa ni dia display dekat kita punya kita punya serial monitor. Kita belum hantar dekat cloud. Okey. Lepas ni data-data ni kita hantar ke cloud Sebelum tu saya nak tunjukkan ada beberapa perkara. Pertama, di sini ada berkenaan dengan Wi-Fi Wi-Fi ni kita kena pastikan Wi-Fi kita yang kamu guna di sini SSID dan password tu betul. Jadi kamu tukarlah masing-masing kamu kat sini Line 20 ni untuk SSID kamu sendiri dan password ni kamu sendiri masing-masing Itu satulah, itu yang penting. Jadi nanti dia akan pakai SSID kamu yang tadi di atas tu yang betul. Kalau salah di sini, case tidak connect maka dia akan print ni sampai bila-bila titik-titik ni, titik-titik dia akan lurus sebab ini print bukan print line, print. So dia akan dot. Siapa yang jumpa dot ni maknanya salah satu ni adalah error. Sama ada SSID atau password. Selagi tak boleh connect, dia tak boleh pergi ke bacaan 54 tadi ataupun 56 tadi. Kalau berjaya baru dia connected, maka dia akan pergi line yang ke 55 dan dia akan bagi IP address untuk komputer kamu ataupun ESP86. Kemudian baru dia buat start dengan sensor tadilah. Okey, dia akan test. Okey tak? Kalau okey, dia lepaskan ke sini, next ke bawah. Kalau tak, dia akan keluar message guna find valid BME 280 sensor. Check wiring ataupun address ni. Address ni dah betul, mesti wiring lah. Wiring problem ataupun sensor kamu rosak, dia tak boleh baca data. So ni akan berulang sampai bila-bila selagi tak boleh baca sensor. Okey, kalau berjaya dia akan pergi ke line 70 sampai line 108, berulang sampai kiamat lah dalam kes ni. Setiap satu saat ini sebab ni 1 millisecond. Sorry, 100,000 millisecond tu 1 second. So data yang dibaca tu saya hanya print saja dekat serial monitor. Temperature, humidity, pressure. Dalam kes ni dia keluar ni lah, temperature, humidity dan pressure setiap satu saat. Okey, itu okey, kalaulah siapa-siapa yang ada masalah sensor tak boleh baca, okey, sensor tak boleh baca, katakan dia rosak ataupun belum beli, so kamu boleh pakai random value di sini. Tak perlu baca nilai sensor di situ. Kamu tengok saya dah sediakan function random di sini. Okey, jadi sebelum tu kamu tutup lalu yang ni, tutup. Ini pun tutup komen Okey. Kemudian di sini pun saya rasa perlu ditutup kot. Jadi tak keluar message. Ni sampai sini kamu tutup, komenkan. Nanti kamu buka bila data kamu dah dapat lah. Ini saya komen line ini baca sensor tadi dan tengok status. Kalau tidak dia akan hang kat sini selagi tak dapat baca sensor. So saya tutup ni, saya tak baca sensor Ni saya boleh padam juga kalau nak padam, tapi sebab nak guna kemudian kita tutup macam ni. Kemudian di sini kita tak ambil bacaan sensor. Kita pakai function yang saya dah sediakan random. Buka ni. So nilai h ni, okey, ini function saya sendiri yang ada dekat yoso.h ni. Tapi kalau nak pakai yang standard boleh juga, tambah om sini, om random om. Ini built-in random yang ada dalam ESP ataupun Arduino. Okey. Kalau nak pakai saya punya tadi R&D saja, sama-sama kesan dia. Okey. Yang R&D ada dalam library ni. Saya dah sediakan kat bawah sekali tu. R&D. Minimum dan maksimum. So tapi tak apa, saya ingat pakai random standard lah. Okey.
Ini case tak boleh baca sensor ataupun sensor rosak ataupun belum beli lagi. Okey. So pakai nilai H, T dan P ni menggunakan data yang ada daripada random. Jadi dia antara range 50 hingga 70. Okey. Boleh buat titik perpuluhan boleh ya. Kamu letakkan titik perpuluhan. So okey, sekarang ni kita akan save dan upload semula. B dan upload semula lah. So kali ni data yang saya guna adalah data random dan saya akan display dekat Siri monitor. Okey, dia tengah uploadkan source code yang dari compile ya. Okey, so ini data-data ni data random. Okey, data random. So kalau sensor rosak pakai data random. Ataupun sementara sampai kamu boleh buat data yang betul. Kalau data betul dah jumpa ataupun sensor dah okey, tutup balik sini. Tutup semula dan tutup semula. Dan buka yang ini. Dan buka yang ni dan buka yang ni. Begitu juga di sini kena buka yang ini. Okey, komen ni uncommentkan dia. Kata save. Dan upload lah ya, macam biasa. Okey, next lepas pada ni video yang berikut ni saya sediakan akan ada video berikut ni. Kamu akan hantar dekat data dekat yoursoft.net. So kamu kena uncommentkan ini. Yoursoft send data to yoursoft.net. So yoursoft.net ni kita kena hantar T yang tadi kita dah baca sini. T, H dan P ya. Dalam function ni kamu gunakan T, H dan P. Pada masa sama kena buka Yoursoft ataupun bagi Yoursoft API key. Okey, Yoursoft API key yang ini. So Yoursoft API key ni. Mana Yoursoft API key sini. Okey, kamu ganti kamu sendiri. Okey, macam mana ambil ni? Kamu buka yoursoft.net tu. Setiap orang dah ada account dalam yoursoft.net. So dia ada key sendiri ya masing-masing. So kamu pergi ke bahagian project, pergi ke assessment, project, copy ni. Okey, dan ganti kat sini. Okey. Jadi maknanya nanti maknanya kamu dah boleh gunakan function send data to yoursoft.net ni. Okey, saya sediakan video yang ini untuk tengok graf ya. So kamu tengok video yang berikutnya, sambungan dia ni lah. Okey, before that, sebelum saya tutup ni, kalau perhati macam ada error, 3 error di sini. Maknanya main.cpp ada error. Kita tengok mana error, ini error. Dia kata error. Padahal kita dah include tadi ni. So biasanya kamu kena, pengalaman saya, kamu kena close dan close VS Code dan buka semula. Baru dia hilang error ni. Okey. Mana kamu close ni. Kemudian kamu buka semula VS Code kamu. Itu ya. Okey, sepatutnya lah error tadi dah hilang ya. Dah tak ada error ya. Okey, itu saja. So kamu tengok video saya yang untuk tengok upload graph tadi ya. Before that saya rasa saya tak explain dalam video tu. Saya kena explain ini ya. So apa yang kita buat sebenarnya, boleh besarkan tak?
Oh ini sini. Okay, apa yang saya buat ni apa yang kita buat lah ya, maknanya data ESP BME 280 tu ada itu temperature, humidity dan pressure akan masuk ke dalam ESP86, dan ESP86 tolong hantar kita melalui router kepada, dalam kes kita Yoso.net ni. Okey, dan nanti kita akan tengok ada graf di situ setiap 1 saat. Okey, tengok video yang berikutnya untuk sambungan dia ya. Assalamualaikum.